Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan 5 soalan agama yang kita anggap remeh dan kita tak tahu, kemudian kita malu untuk bertanya, takut dipersendakan. Baik, soalan pertama, bilakah waktu untuk pasang niat ketika solat? Ketika solat kita ada rukun niat lah. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, lintasan hati yang disertai dengan perbuatan. Jadi bila kita nak pasang niat ketika solat, mengikut Imam Syafi'i, kita pasang niat ketika angkat takbir lah, Allahu Akbar. Waktu tu kita mula pasang niat. Saja aku solat fardu zuhur, contoh, saja aku solat fardu zuhur, itu pun dah cukup, dah meliputi qasad, ta'arad dan ta'yin. Sekadar itu pun dah memenuhi syarat. Yang selebihnya tidak wajib. Tidak wajib lah mengikut imam 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu hanyalah sunat saja. Kemudian yang paling wajib dia, yang wajib hanya 3 tu lah. Saja aku solat fardu zuhur, saja aku solat fardu asar, itu pun dah mencukupi niat kita ketika angkat takbir Allahu Akbar, sebelum ataupun selepas angkat takbir. Kemudian soalan yang kedua, adakah batal mengorek tai hidung ketika bulan puasa? Batal atau tidak korek tai hidung bulan puasa? Tidak batal hukum dia, sekiranya kita korek tai hidung menggunakan jari. Pada biasa kita akan guna jari kelingking lah, kita akan guna kelingking dan tak melebihi daripada tulang lembut ni. Kalau lebih daripada tulang lembut ni batal lah, tapi tak sampai lah gitu. Ataupun kita korek telinga kena gendang telinga, tu batal. Kalau setakat pakai jari, dia takkan batal, dia tak batal. Kecuali kalau kita masukkan wayar untuk rawatan tu, masuk wayar untuk ubuh air susu ke ubuh air dalam hidung tu, itu lebih daripada ni, dia kira batal lah. Kemudian soalan yang ketiga, bagaimanakah kedudukan solat berjemaah suami dan isteri? Biasa kita tengok dalam TV, suami duduk di hadapan, jadi imam lah, kemudian isteri duduk sebelah kanan. Jadi kedudukan ni tidak tepat. Yang paling tepat, suami duduk di hadapan jadi imam, okey, kemudian isteri duduk setentang di belakang. Itu mengikut hukum yang elok lah. Yang sebenar dia, kita duduk setentang. Kedudukan yang sebenar, kedudukan berjemaah untuk suami dan isteri. Baik, dapat Kemudian yang keempat, jari yang mana boleh pakai untuk lelaki? Jari untuk pakai cincin. Untuk lelaki, mengikut riwayat dalam Syama'il Muhammadi karangan Imam Tirmizi, Rasulullah memakai cincin pada jari kelingking sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, Rasulullah memakai cincin di jari manis. Tapi ada larangan untuk lelaki memakai cincin di bahagian telunjuk dan jari telunjuk dan jari hantu, jari tengah ni. Ada larangan memakai cincin. Kalau nak pakai cincin untuk lelaki, pakai di sebelah jari kelingking ataupun jari manis. Baik, soalan terakhir yang kita anggap dia remeh, tapi kita malu untuk bertanya, apa yang harus dilakukan sekiranya kita terlupa rakaat? Kita dah tahu dah, kita kadang-kadang benda tu jadi, kita semayang, kemudian kita lupa 3 ke 4, contoh kita lupa rakaat ketiga ke rakaat keempat, mayang asar, jadi kita terlupa. Jadi apa yang perlu kita lakukan bila jadi macam ni? Kita hendaklah solat, kita hendaklah mengambil rakaat yang paling rendah, ambil rakaat yang paling pendek. 3 ke 4 ambil 3 lah. Kemudian kita tambah dengan sujud sahwi. Walaupun hakikatnya kita dah sembahyang 5 rakaat, tapi kita confuse. 3 ke 4 ambil 3, kemudian kita sujud sahwi. Jadi cukup sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah.